وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Okey, suara boleh jelas dengar. Kita nampak tak kita nak buka ni? Nampak Okey, kalau itu kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada qauluhu amma idza arafta dalilahu fa innaka 'arifun wa lasta bimuqallidin. Situ dah. Okay. Kata muallif rahimahullah, amma idza arafta dalilahu, adapun jika kamu mengetahui dalilnya. Kita tahu dalil bagi sesuatu i'tiqad tersebut. Ini qauluhu amma idza arafta dalilahu ni ihtirazun, ialah ihtiraz, nak buat pengecualian, nak mengecualikan amma idza qallada fid dalil, daripada kalau seseorang itu dia taklid pada dalil. Jadi keluar daripada itu orang yang tahu dalil. Gitulah ihtiraz daripada orang yang taklid pada dalil. Ini dia tahu dalil. Ihtirazun amma idza qallada fi dalil aidan fahuwa kat taqlid. Maka dia itu umpama taklid. Okey, sekarang ni kena faham, taklid itu bukan berlaku pada i'tiqad saja. Taklid pada dalil juga. Dia panggil taklid juga. Nampak? Seorang itu taklid pada i'tiqad Tuhan itu ada. Yang kedua, dia boleh berlaku taklid pada dalil. Makna dia dengar Tok Guru khabar Tuhan tu ada, dia percayalah. Tok Guru kata Tuhan tu ada, dalilnya alam. Jadi dia taklid betul hak Tok Guru dia kata tanpa dia faham. Faham tak? Tanpa dia proses dalil tersebut. Dia pegang betul-betul dalil itu dengan maksud tanpa dia faham dalil. Yang ni kadang kita kena perhati molek ni. Sebab pada pandangan dan juga permahatian yang nak buat lah. Kadang-kadang sebahagian daripada pelajar-pelajar ni, tulabul ilm, hak mengaji, kadang-kadang yang berlakunya banyak taklid dalil. Dalil hak Tok Guru khabar tu, dia taklid betul, dia tak faham. Tak faham murak dalil. Tak faham istidlal dia guna. Jadi hak ni sebenarnya masih pada pihak taklid. Tapi taklid dia naik sikit lah, panggil taklid dalil. Sebab tu dia kata ihtirazun amma idza qallada fi dalil aidan fahuwa kat taqlidi fil madlul. Dia itu umpama taklid pada madlul, benda yang didalilkan, iaitu dalam bab kita ni akidah lah. Akidah tu di sini madlul, dalil kepada akidah itu. Jadi sebagaimana madlul iaitu akidah itu boleh berlaku taklid, pada dalil pun boleh berlaku taklid. Contoh, ini tamsil lah. Misal, ka'anna pula. Tengok ni salah. Ka'an qallada fi dalilil wahdaniyatihi. Seumpama seorang itu taklid pada dalil wahdaniyah. Dia i'tiqad Tuhan itu satu. Dia percaya. Apa dalil Tuhan itu satu? Apa dalil wahdaniyatillah? Dalilnya di sini ka'an qalladahu fi dalili wahdaniyati wa huwa, contoh wa huwa dalil itu annahu law kana hunaka thanin, kalau ada di sana yang kedua, fil uluhiyah, pada ketuhanan, la fasadatis samawati wal ard, nescaya akan rosak binasa langit dan bumi. Rosak binasa langit dan bumi dengan erti kata tidak wujud langit dan bumi tersebut. Walam ya'rif, tapi dia tidak tahu hadzal fasada, dia tidak tahu kefasadan ini. Bagaimana
wajah rosaknya. Bagaimana boleh berlaku rosak bumi, tak wujud langit dan bumi kalau ada dua Tuhan? Nampak? Jadi ini benda yang muhim, satu perkara yang penting yang mana kita kena ambil perhatian juga. Makna bukan akidah tu sekadar kita tahu dalil saja. Biar faham dalil. Masalah tak faham dalil ni kadang-kadang dihurai tak kena cara. Hurai tak kena cara. Apatah lagi kalau mengajar pada orang awam. Jadi apa yang didapat daripada guru tu dia taklid. Dia sampai pada orang dia taklid. Kemudian dia nak cuba sampaikan dia hurai ikut cara dia. Yang kita istilahkan belah ni panggil goreng, frying. Goreng. Jadi goreng tu kadang-kadang tak kena. Itu kadang kita kena insaf dalam masalah ni, kita kena rujuklah kitab-kitab besar, rujuk pada asatizah lain. Biar kita kenal betul apa wajah dalil tersebut. Wajhul istidlal kot mana. Jadi ini dia kata. Dia taklid bahawa ulama kata apa dalil bahawa ada alam, dalil bahawa Tuhan itu satu. Dalilnya kalau Tuhan itu tak satu, maka takkan ada langit bumi, akan rosak langit bumi. Guana macam mana boleh rosak langit bumi itu? Apa wajah istilahnya? Tak boleh nak urah, tak erti. Dia tak boleh nak hadamkan mafhum dalil atau wajah dalil tersebut. Maka orang panggil taklid pada dalil. Fahuwa muqallidun fid dalil. Maka orang itu dikira muqallid pada dalil. Kama annahu muqallidun fil madlul. Sebagaimana seorang itu boleh berlaku dia taklid pada madlul. Alladhi huwa sifatul wahdaniyah. Yang mana madlul dalam contoh tadi lah sifat wahdaniyah itu. Dia dengar je bahawa Tok Guru di Kaabah Tuhan tu satu. Dia pun pegang saja Tuhan tu satu. Orang panggil taklid pada madlul, pada wahdaniyah itu. Kama dan sebagaimana kalau seorang itu qalladahu dia taklidkan fi dalili annal alama lahu sani'un, pada dalil bahawa sesungguhnya alam ada baginya pencipta. Apa dalil alam tu ada pencipta? Wahwa dalil alam itu ada pencipta, annahu hadithun, dalil alam itu ada pencipta bahawa alam itu baharu. Wa kullu hadithin lahu sani'un, maka setiap yang baharu ada yang mencipta, ada yang mencipta dan merekanya, yang membaharukannya. Walam ya'rif, tapi dia tidak tahu hudusahu, baharunya alam tu. Bagaimana apa erti baharunya alam? Tidak tahu. Maka fahuwa muqallidun fid dalil. Orang ini masih muqallid, masih taklid pada dalil. Kal madlul. Sebagaimana boleh berlaku taklid pada madlul. Alladhi huwa sifatu sani'iyatihi ta'ala, iaitu sifat sani'iyah. Sani'iyah itu ialah kaunuhu sani'an. Keadaan Tuhan itu menciptakan alam. Sani'iyatillah, keadaan Tuhan itu sebagai pencipta kepada alam. Orang boleh taklid. Dia taklid dan dia taklid semata-mata. Maka sebagaimana boleh berlaku taklid pada i'tiqad, boleh juga berlaku taklid pada dalil i'tiqad tersebut. Okey. Wa huwa sifatu sani'iyatihi ta'ala lil alam wa kadza baqiyatu sifatihi ta'ala. Begitulah baki sifat Allah SWT lain. Lagi contoh dia bagi, kama law qalladahu, sebagaimana kalau seorang itu taklid fi dalil hudusil alami, pada dalil hudus alam. Apa dalil alam ni baharu? Wa huwa taghayyuruhu, iaitu taghayyurnya, berubah-ubahnya. Wa mulazamatuhu, dan mulazamah, sentiasa tidak bercerainya alam lil a'radil hadithah, bagi sifat yang baharu. Walam ya'rif dhalika, dan dia tidak tahu demikian itu, tak tahu apa maksud berubah-ubah mulazimi sifat arad kepada alam. Walam ya'rif dhalika fahuwa muqallidun fid dalil, maka dia itu dikira muqallid pada dalil. Kal madlul, sebagaimana berlaku taklid pada madlul alladhi huwa sifatul alam, yang mana iaitu sifat kepada alam. Apa sifat pada alam? Wahya huduthuhu, iaitu baharu alam.
habis. Jadi lebih kurang 3 contoh. Musannif buat datang 3 contoh. Jadi ini makna benda ni penting lah supaya kita keluar daripada ribqatut taqlid, daripada ikatan taklid kepada ikatan yang berdasarkan dalil. Jangan kita membina akidah di atas dasar taklid. Okey. Fataqlidu bidalili mazmumun. Berkaitan dengan taklid. Taklid pada dalil ni adalah mana ada orang share berkaitan dengan jawapan balas kepada fatwa mufti wilayah lah, macam-macam. Dan kebanyakan kita tengok daripada pihak-pihak sana, kebanyakan mereka taklid fi dalil je. Dia ambil dalil Salafiyah ataupun Ibn Taymiyah yang mereka memang beraliran sana, maka mereka pun bawa dalil itu, mereka taklid fi dalil. Mereka tak faham maghzad dalil, istidlal bagi dalil tersebut, wajah istidlal dia kat mana, sekadar taklid dalil. Sebab tu kadang-kadang tengok banyak buat datang dalil, tapi dalil tu sekadar mereka sebut. Agak sebut babrak ni kakak burung kakak tua lah, sebut ulang balik. Dia tak faham dalil, padahal dalil tu kalau satu pun kena wajah istidlalnya dah memada dah. Tapi pelik masalah capak ni, pada mufti wilayah bawa datang banyak dalil, tiba-tiba bawa sana tak ada dalil pun. Segalanya kerana satu kaedah saddu zari'ah dan seumpamanya. Ala kulli hal, nasallallahu al-afwa wal afiyah lah. Okay. Fataqlidu fid dalil mazmum. Taklid pada dalil mazmum kat taqlidi fil madlul. Seperti mana taklid pada madlul. Alladhi huwa sifatul mazkurah, iaitu sifat-sifat yang tersebut, wa nahwuha, dan seumpamanya. Habis. Okey. Fa in qulta, jika kamu kata, kalau ada datang wajah i'tirad atas jalan, kita nak iradkan pada masalah ini. Dia kata, kalau kamu kata idza kana taqlidu fihi ma mazmuman, jika adalah taklid pada keduanya, fihi ma ni kembali pada fid dalil wal madlul. Kalau taklid pada dalil dan pada madlul itu dikeji, wala tariqa lil ilmi illa bil akhdhi, maka tidak ada jalan untuk kita tahu kecuali kita kena ambil ni makna kita kena talaki, ambil daripada orang lain, ambil daripada guru. Wal aktsaru, dan kebanyakan manusia, annahu min afwahish masyayikhi. Wal aktsaru wa aktsarul ilm, wal aktsar, dan ilmu, kebanyakan ilmu tu, kebanyakan ilmu tu, annahu min afwahil masyayikhi, kita ambil itu banyaknya daripada mulut para masyayikh. Ada sahabat tanya, kata room ni lock ke? Tolong tengok admin Ustaz Ridwan. Daripada kebanyakannya kita dapat daripada min afwahil masyayikh, daripada mulut guru-guru, mulut para masyayikh. Macam mana? Tidakkah itu taklid? Tadi kata tak boleh. Taklid pada madlul pun tak boleh, pada i'tiqad tak boleh, taklid pada dalil pun tak boleh. Dan macam mana? Begitu cara kita dapat ilmu ni secara talaki, kita ambil daripada guru-guru, daripada masyayikh. Maka fal mahmudu hina idzi, maka yang dipuji ketika itu, malam yuqallid ahadan, orang yang tidak taklid siapa-siapa. Jadi puak liberal. Puak liberal, free thinker. Hak mananya dipuji sebab tidak taklid siapa-siapa, tidak kira dah. Dah ambil dah kau hadis. Nampak tak? Jadi kalau gitu, ini irad dia datang ni. Kalau gitu puak yang tak payah ambil dari siapa. Sedaplah. Ni tak payah guru ni. Sebab apa? Sebab ambil pada guru, taklid pada tok guru. Jadi senang. Tak payah guru. Okey. Wa dzalika muta'adzirun ghaliban, dan itu muta'adzirun ghaliban, sukar sangat-sangatlah, payah sangat nak dapat ilham. Ada juga orang boleh gini, macam golongan Asmaul Husna itulah. Asmaul Husna hak di fatwa sesat tu. Dia kata tak payah dah. Kita tak perlu ambil dah daripada guru sebab kita dapat terus direct daripada Allah. Kita dapat terus saja daripada ilham daripada Allah Taala.
Jadi kata Tuan Syekh, wa dzalika muta'adzirun ghaliban. Itu sukar pada ghalibnya. Nampak tak? Kalau dia kata hati sungguh pun dakwa jelah. Dakwaan. Okey. Maka wa in qultu, aku jawab balik lah. Kalau kamu kata begitu, maka aku jawab yujabu an dzalika bima dzakarahul musannifu. Dijawab daripada itu dengan apa yang disebut oleh musannif rahimahullah fi syarhil qasidah al-jazairiyah. Ni ada qasidah berkaitan dengan jazairiyah ni. Ana ada kot. Musannif siapa ni? Musannif Imam Sanusi. Imam Sanusi rahimahullahu taala dia buat syarah. Apa nama ni, syarah kepada qasidah Tok Guru dia. Ni rasa ni pernah anda sebut dah sebelum ni. Pernah sebut dah sebelum ini. Syarah berkaitan dengan Jazairiyah ni, matan Jazairiyah ini ialah matan berkaitan dengan akidah. Dia masuk juga dalam itu apa nama ni, dalam itu dimasukkan juga tasawuf sikit. Dinamakan sebagai kitab apa nama ni, Kifayatul Murid. Kitab Kifayatul Murid dikenali sebagai Manzumah Al-Jazairiyah ataupun Qasidah Al-Jazairiyah bagi Syekh Ahmad Az-Zawawi Al-Jazairi, guru kepada Syekh Muhammad bin Yusuf Sanusi lah. Ada dalam kitab syarah dia Al-Manhajus Sadid. Cuba tengoklah Al-Manhaj As-Sadid. Al-Manhaj As-Sadid, syarah dia. Fi syarhi Kifayatil Murid. Fi syarhi Kifayatil Murid. Syarah kepada Manzumah Al-Jazairiyah. Jadi dijawab sendiri oleh musannif Imam Sanusi dalam syarah Qasidah Jazairiyah. Wa hasiluhu, hasil masalah dia nak cuba dekatkan pemahaman kita. Wa hasiluhu bidarbi mithalin, dengan cara kita datangkan misal. Bidarbi mithalin, dengan kita datangkan misal. Dengan pukul misal. Ni banyak pukul misal. Terjemah betul-betul jadi pukul misal. Pukul misal maksudnya datangkan misal. Bukan pukul. Bukan daraba yadribu darban. Bidarbi mithalin, dengan mendatangkan contoh. Liman akhadha anil ghair, bagi orang yang mengambil daripada orang lain. Wa baqiya ala taklid, dan dia kekal dia taklid. Kekal ikut turut ambil perkataan orang lain itu. Wasara arifan, kemudian dia jadi arif, dia jadi tahu. Contoh bagaimana? Wahwa, iaitu annahu law ijtama'a unasun, jika berhimpun orang ramai manusia, yatlubuna ru'yatal hilal, mereka menuntut supaya nak tengok al-hilal, nak tengok anak bulan. Wasabaqahum rajulun ila ru'yatihi, mendahului mereka seorang lelaki kepada melihat anak bulan. Ramai-ramai manusia ni tengah duduk nak tengok anak bulan. Tiba-tiba seorang lelaki dia nampak dulu anak bulan. Mungkin dia datang daripada laut contohnya, melayang. Kerana kawasan laut langitnya mungkin ketika itu cerah dan dia tu tak ada apa-apa pencemaran daripada cahaya. Dia dapat tengok. Orang ramai duk tunggu anak bulan ni, tengok anak bulan. Mari seorang dia mendahului mereka pada melihat anak bulan. Fara'ahu qablahum, lalu dia melihat anak bulan sebelum mereka. Wasara yurshiduhum ila ru'yatihi, lalu dia yang mengirsyad, menunjukkan mereka kepada melihat anak bulan. Bil amarat, dengan tanda-tanda. Amarat ay alamat. Alamat-alamat ad-dallati alaih, yang menunjukkan ke atas hilal. Kabayadin, seperti ada cerah, bijanibihi, di sekitarnya. Dia pun tunjuk, tu tengok belah sana tu. Pandang ke belah matahari jatuh contohnya. Di sebelah kanan sedikit, beberapa darjah. Kemudian tengok ada sekitarnya itu cahaya. Dia tunjuk kepada anak bulan. Maka faman ra'al alamati, barang siapa yang nampak alamat tersebut, walam yaral hilala, tapi dia tak nampak bulan, tak nampak anak bulan, bal qalladahu, bahkan dia taklid saja. Oh, nampak ada tanda-tanda alamat tu ada,
tapi tak nampak anak bulan. Tapi dia kata dia hanya taklid kepada perkataan lelaki tadi. Bal qalladahu fihi ar-ra'i. Fahuwa muqallidun lahu, maka dia dikira orang ini panggil orang yang taklid. Nampak? Wa man lam yaral alamati, orang yang tidak nampak alamat aslan langsung, fakadzalika, maka begitulah juga. Jadi ada contoh ramai-ramai tu ada manusia yang nampak bahawa ada tanda macam anak bulan putih-putih sekitar tu, tapi tak nampak, dia tidak nampak anak bulan tu sendiri. Maka orang itu dipanggil, dia taklid kepada orang hak khabar ada anak bulan. Sebahagian daripada orang ramai tadi tak nampak langsung tanda. Mungkin mata tak apa kuat ke mana, tak jelas. Maka dia pun percaya bahawa ada anak bulan. Fakadzalika, illa, kecuali illa annal awwala muqallidun fil madlul. Yang pertama dia taklid pada madlul. Wasani fid dalil, dia taklid pada dalil. Nampak? Yang pertama taklid pada madlul. Taklid pada madlul. Yang kedua taklid pada dalil. Jadi alamat tu tak nampak kan. Taklid je lah, adalah alamat. Adalah alamat, biar kira adalah. Ni tak nampak anak bulan, taklid pada madlul. Yang kedua dia taklid pada dalil, wa huwal alamatu, iaitu alamat al-mazkuratu yang disebut. Wa fil madluli aidan, dan bila dia taklid pada dalil dengan sendiri dia taklid pada madlul. Sebab orang yang tak nampak dalil iaitu alamat ada anak bulan tadi, dia nampak tak anak bulan? Tentulah tak nampak anak bulan. Alamat anak bulan pun tak ada, tentulah tak nampak anak bulan. Nampak tak? Jadi dia yang kedua tadi tak nampak langsung ni. Lam yaral alamati aslan, tak nampak langsung ni. Dia taklid pada dalil, taklid pada madlul aidan. Wa min babi aula, daripada lebih utama lagi min babi aula. Lebih utama lagi kalau alamat pun dia taklid, madlul pun dia taklid juga. Wa man tamada, dan orang yang berterusan ma'ar-ra'i, bersama orang yang melihat itu, dia berterusan lagi hatta zahara lahul hilalu, sehingga nyata anak bulan. Dia duk tunggu. Ada sebahagian orang ni dia tunggu tengok, perhati lama. Tamada ni makna istamarra, kekal lama memerhatikan, sehingga akhirnya zahirlah hilal bil alamati, dengan alamat-alamat. Fahuwal arifu, maka orang itu orang yang arif. Wa in wasala ila ma'rifatihi bitaklid, walaupun menyampaikan kepada makrifah itu dengan cara taklid. Tengok, asal mula-mula sebelum tengok sendiri dengan mata kepala dia, tidakkah orang yang nampak mula-mula yang datang daripada pantai, daripada laut tadi, dia tu yang mengirsyadkan. Jadi asal permulaan taklid, tapi bila dia perhati renung-renung, dia sendiri mendapat dalil itu. Dia sendiri mendapat dengan tanpa taklid dah, orang panggil. Nampak? Jadi boleh nampak beza tu. Nampak? Jadi ini nak terang pada tadi. Adakah orang yang belajar ambil dengan guru tu dipanggil muqallid ke? Tak. Pada permulaan tu, sebelum apa yang diterima tu dapat dihadam, dapat dipaham, masa tu taklid lah. Tapi bila dah faham, bila dah erti, masa tu orang tak panggil taklid dah lah. Jadi surah masalah ataupun misal yang dibuat oleh Syekh Sanusi ni nak menerangkan beza tu. Jelas okey, tak faham tak boleh tanya. Fattaqlidu al-mazmumu huwal baqi ba'da ta'lim. Taklid yang mazmum itu ialah yang baki, yang tinggal ba'da ta'lim, selepas daripada ajar. Lepas daripada belajar dah, dia kekal gitu. Tu yang taklid yang dicela. Lal hasilu az-zailu bi dalilin. La al-hasilu az-zailu bi dalili anna mar'al hilal. Okey. Bidalil ni tu. Jadi bukan yang hasil az-zailu. Az-zailu ke az-zaidu? Nuskah yang ada dengan itu macam mana? Az-zailu ke az-zaidu? Zail
Lam dengan lam okey. Jadi taklid yang mazmum itu ialah yang kekal lagi selepas belajar. Lepas diajar, lepas taklim, kekal gitu lagi. Lal hasilu az-zailu, bukan yang hasil dan juga yang hilang. Taklid yang lepas belajar hilang dah dia. Ada taklid lepas tu dia hilang, zail hilang. Hilang sebab apa? Sebab dia dah dapat terus. Yang tu tidak dicela. Yang dicela tu bila taklid itu lepas belajar ada lagi taklid. Waktu dicela tu. Jadi kita muhasabah diri kita, kita ngaji sifat 20 ni dok ngapa-ngapa dalil ni kita faham ke dok dalil ke ngapa saja. Kadang-kadang itu jadi suka pengajaran pada orang awam, kita tekan dalil kepada orang awam, suruh ngapa tapi mereka tak faham dalil. Tak apa yang kata cantik. Betul lah, cantik tu memang penting. Tapi bukan sekadar kita nak cantik, kena faham atas dalil, faham dalil tersebut. Okay? Jadi yang tidak maknanya tidak dicela, ailal mazmu la al-taqlidul hasilu az-zail. Taklid yang hasil kemudian hilang, itu tidak dicela. Bidali, apa dalilnya? Bidalili anna man ra'al hilala, bahawa dengan dalil bahawa orang yang nampak anak bulan, lau suila anhu, kalau ditanya tentang anak bulan, yaqulu ra'aituhu wala yaqulu kadza qalu. Nampak macam tadi, golongan mana? Golongan yang tamada ma'ar ra'i, dia duduk memerhatikan bersama orang yang nampak tadi, dia duduk perhati langit, akhirnya dia sendiri nampak. Kalau orang tanya ke dia lah, contoh, mu nampak tak ada anak bulan tak? Ada. Mana bukti? Aku nampak sendiri. Dia tak kata ada anak bulan. Apa dalil? Orang kata. Dia tak kata orang kata. Dia kata dia nampak sendiri. Itu menunjukkan bahawa taklid dia asal mula-mula taklid tu hilang. Dengan dalil lau su'ila anhu yaqulu ra'aituhu. Dia akan kata aku melihatnya. Wala yaqulu kadza qalu. Dia tidak akan kata demikianlah mereka berkata. Wa rubbama yastaghni anit ta'lim. Boleh jadi ada yang terkaya tak perlu kepada belajar. Kaman ra'ahu qablahu, seumpama orang yang melihat sebelum tu. Nampak tak? Okey. Jadi waktu tak perlu belajar. Belajar ni, ia buka mata, katalah tengah-tengah jalan tu, nampak anak bola. Ada belajar, tak ada belajar daripada siapa-siapa. Boleh juga tapi jarang lah. Nampak? Wa man lam yarahu yaqulu ra'ahu fulanun mathalan. Dan orang yang apa nama ni tidak melihatnya, orang tak tengok, orang tidak tengok hilal, dia akan kata ra'ahu fulanun, melihatkan hilal tu oleh si fulan bin si fulan, sebagai contoh. Habis qauluhu an jami'i ma taqaddama, mana ni? Baca kalam syarih pula. Wahtaraza biqaulihi, dan membuat ihtiras, membuat pengecualian musannif dengan katanya an ya'rifa, an ya'rifa. An ya'rifa. Musannif sebut yajibu ala kulli mukallafi an ya'rifa. Keluar dengan kata an ya'rifa tu an jami'i ma taqaddama. Ihtiras, membuat mengeluarkan daripada segala yang telah terdahulu. Mana? Syak, zon, waham. Okay. Kata muhasyi, qauluhu an jami'i ma taqaddama, daripada segala apa yang telah lalu, ai minadh-dhanni, daripada zon, wa ma ba'dahu, yang dan selepas daripada itu, zon, syak dan waham. Habis. Okay. Kita baca tepi balik. Wa qad ikhtulifa, dan sungguhnya telah dikhilafkan fi man qallada fi aqaidit tauhid, pada masalah orang yang taklid pada akidah tauhid. Hal yakfihi takliduhu, adakah memada baginya taklidnya itu, yakni memada imannya itu dengan taklid. Idza kana jaziman bihi, jika dia jazam, pegang sungguh dengan apa yang dia taklid itu.
La taradduda ma'ahu. Tidak ada taraddud. La taradduda, tidak ada taraddud. Taraddud ma'ahu. La taradduda ma'ahu. Tidak ada taraddud bersamanya. Dia pegang-pegang sungguh-sungguh yang tidak ada taraddud bersamanya. Duna isyanin. Tanpa isyan. Tanpa dia, tanpa berdosa. Adakah memada taklidnya itu jika dia pegang sungguh-sungguh dan tidak taraddud, duna isyani, tanpa ada dosa pula. Au ya'si, ataupun dia itu berdosa. Bitarkihi, dengan sebab bitarkihin nazara, dengan sebab dia meninggalkan mencari dalil, nazar, memerhatikan dalil. Okey. Wa ba'dhum, dan sebahagian daripada ulama, qayyadal isyana, mengkaitkan isyan itu, dosa itu, bi an yakuna fihi ahliyatun nazar, dengan bahawa ada padanya itu ahliyatun nazar, kemampuan keahlian, kemampuan untuk memerhati dalil, faham dalil. Wa ammal qawlu bi annahu kafirun, adapun pandangan yang mengatakan orang yang taklid itu kafir, fa innama yu'raf, hanya saja diketahui pandangan itu, yu'rafu li Abi Hashim al-Jubba'i minal Mu'tazilah, daripada ulama Mu'tazilah. Abi Hashim, maklum Abi Hashim al-Jubba'i daripada Mu'tazilah. Wa dalilul matlu', habis itu. Okey, kita baca hasyiah kita. Qala al-muhasyi qawluhu wa qad ikhtulifa ila akhirih. Perkataan wa qad ikhtulifa ila akhirih. Lamma kana yutawahhamu, salah, tak baris. Yutawahhamu mimma qablahu, dan tatkala adalah diwahamkan dari apa yang telah dahulu, anna taqlida, bahawa taklid haramun bila niza'in, haram tanpa ada khilaf, bila niza' tanpa ada khilaf. Faham seumpamanya memang taklid ni macam haram lah. Dafa'ahu, maka telah menolakkan ma yutawahamu tadi. Apa yang difaham daripada kalam itu, kita faham seakan-akan benda itu haram, maka menolakkan dia oleh musannif dengan katanya wa qad ikhtulifa, sesungguhnya telah khilaf para ulama, ila akhirih. Wa jumlatu ma dzakarahu arba'atun, jumlah himpunan khulasah apa yang disebut oleh syarih di sini ada empat kaul pada masalah taklid. Adakah sah taklid pada masalah akidah ataupun tidak? Arba'atu aqwal idhafah. Wa jumlatu ma dzakarahu arba'atu aqwalin, ada empat kaul. Wa amma qaulu Sa'du, qaulu Sa'di lah. Wa amma qaulu Sa'di ay Sa'duddin At-Taftazani, perkataan Syekh Taftazani. Apa dia kata? Innahu la yujadu muqallidun aslan. Sa'duddin Taftazani kata muqallid ni tak ada sebenarnya. Tak ada langsung muqallid pada bab akidah. Jadi seakan bukan pak je lah. Sebab pak ni ada, pak tu ialah kalau muqallid sekarang ni ada nukilan daripada Sa'duddin Taftazani yang mengatakan bahawa muqallid sebenarnya tak ada dalam bab akidah ni. Nak kata seorang itu dalam bab akidah taklid itu tak ada. Sebab tu dia buat datang masalah ini. Wa amma qaulu Sa'di innahu la yujadu muqallidun aslan, bahawa tidak ada muqallid langsung. Fa ujiba, maka dijawab anhu daripada perkataan Sa'duddin tadi bi annahu bihasabi biladihi, dia khabar tak ada muqallid tu melihat kepada tempat negeri dia, allazi ya'tanuna bil aqaidi, yang mereka berpegang kepada akidah. Boleh jadi sungguh tempat dia tak ada nampak? Tempat dia kampung negeri Sa'duddin Taftazani tak ada lah. Sebab tu kata tidak diketahui langsung, sebab tak ada. Orang akidah ni orang maklum.
Okey. Ya'tanuna bil aqaidi wa iqamatil adillati 'alaiha, dan mereka mendatangkan dalil di atasnya. Sebab tu dia kata tak ada. Jadi kita tak pakarlah, maksudnya secara umum ni muqallid memang ada. Kalau kita tengok pun, kalau kita buat survey sekarang ni pun, maknanya adalah orang yang bab akidah ni sekadar taklid sahaja. Wa qawluhu fil aqaidi tauhid, kata syarih pada aqaid tauhid ni, ihtaraza bihi, membuat pengecualian, membuat ihtiras dengannya, ani taklidi fil furu', mengeluarkan daripada taklid pada masalah furu'. Bila kata taklid fi aqaid tauhid, mana wa qad ikhtulifa fi man qallada fi aqaid tauhid ni, qaid ini terkeluar dengan qaid itu ialah taklid fil furu', taklid pada masalah furu', masalah fiqh. Fahuwa wajibun, taklid masalah furu' ni wajibun ala man lam yablugh darajatal ijtihad. Itu wajib atas orang yang tidak sampai darjah ijtihad. Wajiblah. Idh la yushtaratu fiha al-mutabaqatu, kerana tidak disyaratkan pada furu' ini mesti bertepatan ma fi nafsil amri wa ma fi ilmillah wa ma fi fil haqq. Tidak disyaratkan pada masalah fiqh al-mutabaqah lima fi nafsil amri, mesti sama kena dengan fi nafsil amri, hakikat perkara tersebut. Sekarang ni masalah setuh perempuan ajnabiyah, adakah batal tak batal wudu? Maka pandangan yang muktamadnya al-haqqu wahid, hak pandangan sebenarnya tak betul, ni saja. Takkan dua-dua betul. Di sisi Allah Taala satu je betul. Okey. Mana satu ulama betul? Ulama kata setuh orang puan batal ke setuh tak batal? Tak tahu tu. Sebab itu dalam ilmu Tuhan. Jadi tidak disyaratkan pada masalah fiqh ini mesti perkara yang hukum tersebut mutabaqah dengan yang sebenar. Sebab kita tak tahu. Sebab itu berlaku khilaf. Khilaf tu Tuhan nak supaya berlaku khilaf. Walidzalika khalaqahum. Tak. Kerana wala yazaluna mukhtalifin, sentiasalah mereka berkhilaf. Dan lepas tu Tuhan sebut walidzalika khalaqahum, kan itu ulama mengembalikan dhaif kerana ikhtilaf tu. Maka khilaf pada masalah fiqh ni ada pintu yang luas, memberi rahmat kepada umat. Okay. Maka tidak disyaratkan fiha fil furu' al-mutabaqatu lima fi nafsil amri, li'anna alladhi afadahu al-muqallad, kerana apa yang difaham, ma afadahul muqallad bi fathil lam, ma apa yang didapati, afadahu didapati akan dia oleh muqalladu, baca dengan fathah lam, muqallad. Siapa muqallad? Yang ditaklid. Yang ditaklid siapa? Wahwal mujtahidu, iaitu mujtahid lah. Kita yang ikut kepada mujtahid kita ni muqallid, mujtahid itu muqallad. Apa yang dipaham daripada muqallad itu, innama huwa hukmun zanniyun, ialah hukum zanni. Yuhtamalu, diihtimalkan, an yakuna mutabiqan, bahawa adalah dia itu kena berbetulan lima fi nafsil amri, dengan apa yang hakikat sebenar. Wa alla yakuna, dan boleh ihtimal alla yakuna, bahawa tidak berbetulan dengan sebenar. Ijtihad yang mustahil buat perkara furu' lah, perkara yang khilaf, maka boleh jadi betul, boleh tak betul. Bila dia itu sendiri, muqallid itu sendiri, mujtahid itu sendiri, dia itu hukum dia itu zanni, fa'aula muqalliduhu fihi, maka lebih aulalah orang yang taklid kepada mujtahid pada masalah itu. Lebih aulalah orang hak taklid ke dia. Kalau dia sendiri hukum dia itu boleh jadi betul, boleh salah, zanni, maka hak ikut dia pun sama je lah. Fa'aula muqalliduhu ay muqalliduhu aula fihi. Habis. Fa'in qila, maka jika dikata, idza kana ghaira mutabiqin, kalaulah hukum mujtahid tadi ghaira mutabiqin, tidak mutabaqah,
hukum yang mujtahid keluar tu tidak berbetulan dengan hakikat sebenar, dengan apa yang realitinya. Fa kaifa yajibu tiba'uhu fi? Bagaimana wajib kita kena ikut dia padanya? Okey. Kaifa yajibu tiba'uhu fihi wal khata'u la yutba'u. Yang salah itu tak boleh diikut. Soalan dia. Dan kita kata ijtihad mujtahid ni boleh ihtimal salah, tak mesti betul. Dah, kenapa kita wajib ikut kalau tak betul pun? Padahal al khata' la yutba'u. Khata' tak boleh diikut. Ujiba. Fa'in kila, jawab dia. Ujiba bi'annal mumtana'u. Yang tertegah itu, yang tak boleh, yang tertegah, yang dihalang itu, ittiba'ul khata' min haitsu huwa khata'un. Mengikut yang salah dari segi salahnya itu. Ikut hak salah dari aspek dia itu sebagai salah. La ittiba'uhu min hayfiyatin ukhra, bukan dari segi ikut dia itu dari aspek lain. Mana? Sekarang ni hukum yang dibuat tu, hak kata salah tak boleh ikut. Hak tak boleh ikut salah tu kalau dari segi salah tu. Kalau dia tu dari segi salah memang tak boleh ikut. Tapi hak ni itibak kepada mujtahid dari haifiyah ukhra, dari aspek lain. Apa di aspek lain tu? Wahiyah huna haifiyatu kaunihi hukman min ahkamihi ta'ala. Dari segi bahawa hukum mujtahid itu, hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid ialah satu hukum daripada hukum Tuhan. Mujtahid kan ijtihad hukum. Apa yang dia buat? Dia buat mengeluarkan hukum murak daripada nas syar'i. Maka itu dia sedang menegakkan hukum syarak. Jadi kita ikut kepada pandangan dia, kita ikut pada hukum daripada hukum syarak, daripada ahkamihi ta'ala. Addal mujtahidu ijtihaduhu ila annahu hakun, membawa oleh mujtahid oleh ijtihadnya itu kepada bahawa hukum itu yang benar. Mujtahid bila ijtihadnya itu menunjukkan bahawa apa yang hasil hukumnya itu itulah benar. Maka kita ikut dari aspek dia itu hukum daripada hukum Allah. Faham tak? Jadi orang tak panggil ikut salah lah. Orang panggil ikut hukum Tuhan. Nampak tak? Okey. Bila faham gini mudahlah. Bila faham gini kita akan boleh terima apa itu masalah khilaf. Masalah khilaf kita boleh terima. Kita tidak mengatakan ini bertentangan. Capal mengagungkan capal ini ialah menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hok kata boleh tabarruk dengan capal tu, siapa dia tu? Siapa dia? Katalah Tok Peti dah. Tak apalah Tok Peti nakal kalang siapa tu? Kalang ulama mana? Nampak tak? Siapa ni? Dengan awak lah ni. Nampak tak? Jadi kadang-kadang orang ni tak sedar, tak ukur baju di kain sendiri. Tak ukur baju di kain sendiri. Sekarang ni, benda yang khilaf. Terima khilaf. Kan dulu kata, kena terima khilaf. Orang nak kunut boleh, tak mau kunut pun boleh. Kita kena ra'i khilaf. Dalam masalah ni tak mau ra'i khilaf. Itu nampak tak asuk. Ni kata tak asuk ni. Golongan ni bahaya ekstremis. Sebab apa dia nak paksa orang, suruh ikut dia. Tegur orang suci. Suci pada otak. Marah ni. Nampak tak? Tegur orang suci. Bunyi suci. Bunyi suci dah tak kabur dah tu. Nampak tak? Tegur orang suci dah orang lain kotor. Jadi sekarang ni pada masalah di sini ni kata tak asuk ni bahaya ke ni? Bahaya. Dia tak boleh terima orang. Tak akan habis sehinggalah dia nak apa pandangan dia diterima sahaja. Okey. Nasallallahu alaihi wa sallam. Okey, ijtihadu ila annahu haqqun amma man balagha darajatal ijtihadi, adapun orang yang sampai darjah ijtihad, fayahrumu alaihi taqlidu fil furu', maka haram ke atasnya taklid pada masalah furu'. Tak boleh lah. Nampak tak? Kal aqaidi, seperti akidah. Dia sampai ijtihad, maka mujtahid dia tak boleh taklid kepada mujtahid lain sebab dia mampu ijtihad sendiri. Dia kena ijtihad lah. Okey, qauluhu hal yakfihi taqliduhu wallahu ta'ala a'la wa a'la. Cukuplah.
cukup sekadar tu untuk bacaan malam ni. Anah pun sebut perkara-perkara ni. Jadi kita berhenti stop live FB sekadar ni, dan kita bagi peluang lah kalau ada sahabat-sahabat dalam Google Meet untuk berkongsi. Tafadhal masykurah.